Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan satu kaedah fiqh yang bertajuk Al-Aslu fi kulli hadis taqdiratu bi aqrib zaman. Okey, maksud kepada kaedah fiqh ini adalah asal bagi tiap-tiap kejadian dikira berdasarkan kepada masa yang paling hampir sekali. Okey, kaedah fiqh ini adalah salah satu daripada kaedah pecahan yang berada di bawah kaedah asas yang kedua, iaitu al-yaqin la yazil bil syak, yang bermaksud keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan. Okey, kaedah pecahan yang pertama adalah berkenaan dengan permasalahan seorang isteri ni dia menghibahkan mahar dia kepada suami dia. Tapi dalam suatu tempoh kemudian si isteri ni dia mengalami sakit, kemudian dia pun meninggal. Jadi lepas daripada isteri dia meninggal, terjadilah perselisihan antara suami dia dengan wakil waris pihak si isteri tu tadi tentang bila masa ataupun tempoh waktu si isteri ni menghibahkan mahar dia tadi kepada suami dia. Okey, daripada sini suami dia mengatakan bahawa isteri dia dah menghibahkan harta mahar dia tu sebelum isteri dia tu ada penyakit dan menyebabkan dia meninggal. Tapi menurut ahli waris si isteri ni tadi, dia kata isteri ni telah menghibahkan harta mahar dia tadi apabila isteri dia telah mengalami sakit dan kemudiannya meninggal. Jadi kita permasalahan sekarang ni adalah perselisihan bila masa tempoh ataupun tempoh waktu proses penghibahan tu berlaku. Jadi menurut daripada jadi berbalik kepada kaedah yang kita gunakan tadi, kita menggunakan asal bagi tiap-tiap kejadian itu dikira berdasarkan kepada masa yang paling hampir sekali. Maksudnya masa yang paling hampir di sini kita menerima kenyataan daripada ahli waris pihak si isteri, di mana dia mengatakan proses hibah tu berlaku bila mana isteri dia dah ada penyakit dan kemudiannya meninggal. Maksudnya kaedah ni dia tak mendatangkan, maknanya kedua-dua belah pihak dia tak mendatangkan bukti ataupun saksi apa proses penghibahan tu berlaku. Jadi bila mana tak mendatangkan bukti ataupun saksi, dia menggunakan kaedah ni. Tapi kaedah ni kata kena ambil masa yang paling hampir sekali dengan proses perselisihan ni berlaku. Jadi masa yang paling hampir sekali adalah daripada penyataan si waris ni tadi. Dia kata isteri ni menghibahkan, maksudnya selepas daripada isteri tu ada penyakit dan meninggal, berbanding dengan suami tu kata tadi sebelum dia dapat penyakit. Jadi kita ambil keputusan, kita gunakan pernyataan daripada ahli waris. Macam itulah. Okey, kaedah pecahan yang kedua adalah permasalahan berkenaan dengan aib ataupun kecacatan yang terdapat pada sesuatu barang yang dijual, iaitu permasalahan dia bila tempoh masa ataupun barang kecacatan itu berlaku pada barang tersebut. Okey, menurut kepada penjual mengatakan bahawa kecacatan tu timbul setelah barang tu dibeli oleh si pembeli. Maksudnya telah berlaku proses jual beli tersebut. Okey, maksudnya kecacatan tu ada, barang tu dah berada pada tangan si pembeli. Tapi menurut kepada pembeli, dia mengatakan bahawa kecacatan yang ada pada barang tu telah timbul sebelum proses jual beli itu berlaku. Maksudnya barang tu dia dah memang cacat ataupun rosak, ada aib semasa barang tu berada di tangan penjual. Jadi permasalahan dekat sini berlaku perselisihan bila waktu barang tu cacat ataupun rosak.
Jadi menurut kepada kaedah yang kita gunakan ni, kita ambil keputusan untuk ambil kenyataan daripada si penjual, di mana tempoh perselisihan ni berlaku dengan tempoh penjual ni mengatakan bahawa barang tu ada cacat bila mana proses jual beli tu dah pun berlaku. Maksudnya tempoh dia yang paling dekat sekali ataupun yang paling hampir sekali dengan berbanding dengan kenyataan daripada si pembeli. Jadi kita ambil penyataan daripada si penjual. Okey, kaedah ini menceritakan tentang tempoh waktu sesuatu peristiwa tu, dia mestilah tempoh waktu suatu perselisihan tu berlaku, mestilah keputusannya mestilah diambil kepada masa yang paling hampir dengan waktu kejadian itu terjadi. Okey, di mana kaedah ni dapat dilakukan dalam suatu permasalahan di mana suatu kejadian itu akan mempengaruhi hukum fiqh ataupun hasil keputusan sesuatu peristiwa itu nanti. Okey, apa yang dimaksudkan dengan waktu yang paling hampir sekali? Waktu yang paling hampir sekali bermaksud waktu yang paling dekat dengan sesuatu keputusan itu dibuat. Maksudnya bila terjadinya sesuatu persengketaan ataupun suatu permasalahan terjadi. Jadi kita akan mengikut daripada hukum fiqh ni, kita akan mengambil masa yang paling dekat dengan masa sebelum dia yang paling dekat dengan peristiwa tu terjadi. Okey, itu maksud waktu yang paling hampir sekali. Dan kaedah ni digunakan bila mana seseorang itu ataupun sesuatu kejadian tu tak mampu untuk mendatangkan bukti ataupun saksi untuk mengukuhkan kenyataan, menyokonglah kenyataan bagi sesuatu peristiwa tu. Okey, seterusnya adalah kaedah pecahan yang ketiga, di mana permasalahan tentang jual beli syarat khiyar. Okey, syarat khiyar ni bermaksud kedua-dua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam suatu tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, situasinya di mana pembeli dia kata dia telah membatalkan akad sewaktu dalam tempoh khiyar, tetapi menurut penjual akad itu telah dibatalkan setelah waktu khiyar itu habis. Jadi permasalahan dekat sini, kita tak tahu bila tempoh waktu khiyar itu, akad itu dibatalkan, sama ada dalam waktu tempoh khiyar syarat ataupun setelah daripada tu. Jadi keputusan yang diambil, jual beli itu masih lagi sah, tetapi keputusannya dia akan berpihak kepada penjual, di mana kalau kita tengok tempoh waktu perselisihan itu terjadi dengan tempoh waktu yang dinyatakan oleh penjual merupakan waktu yang paling singkat. Waktu yang paling singkat berbanding dengan waktu tempoh perselisihan itu berlaku dengan dibandingkan dengan waktu yang dinyatakan oleh si pembeli. Jadi kita gunakan kita ambil keputusan daripada si penjual sebab dia menisbatkan waktu itu kepada waktu yang paling akhir sekali. Okey, kaedah seterusnya adalah permasalahan berkaitan dengan seorang yang muflis. Bila mana seseorang itu diisytiharkan sebagai muflis, maksudnya dia tidak boleh lagi menjalankan apa-apa jual beli, maksudnya sukar dibelanjakan, maksudnya dia dilarang membelanjakan kekayaan dia. Jadi dalam permasalahan ni kita tak tahu sama ada seorang penjual tu dia melakukan akad jual beli sebelum dia diisytiharkan sebagai muflis ataupun tidak.
Okey, dalam situasi ni, si muflis ni dia melakukan satu jual beli di mana dalam tempoh kemudian dia, di waktu perselisihan dia, dia menyatakan bahawa dia melakukan akad jual beli itu sewaktu sebelum dia diisytiharkan sebagai muflis. Tapi menurut pihak yang lain yang berjual beli dengan dia, pihak lain mengatakan bahawa jual beli ataupun akad tu berlaku setelah si muflis ni disahkan sebagai muflis. Okey, jadi daripada permasalahan ni kita daripada tempoh, maksudnya jangka daripada perselisihan ni berlaku dengan tempoh si pihak lain ni memberikan kenyataan, maksudnya kita gunakan keputusan yang diambil adalah menurut daripada pernyataan daripada pihak lain, sebab tempoh kenyataan daripada pihak lain tu dengan tempoh perselisihan tu, jangka masa dia adalah paling hampir sekali, maksudnya paling singkat sekali berbanding dengan kenyataan yang diberikan oleh si muflis tu. Maksudnya dia kata akad tu berlaku sebelum dia diisytiharkan muflis. Seterusnya, kaedah pecahan yang kelima adalah berkaitan dengan permasalahan berkenaan wakalah. Wakalah ni adalah perwakilan. Okey, contoh situasinya adalah Bakar ni dia mempunyai sebuah syarikat. Kemudian dia mewakilkan kepada Ahmad untuk membuat satu jual beli kereta, dan jenis kereta tu pun dah dipersepakati oleh kedua-dua pihak lah. Kemudian Ahmad ni pun membuat jual beli bersama dengan Ali. Jadi permasalahan yang terjadi adalah terjadi perselisihan di antara Ahmad dan Ali tentang waktu pembelian kereta tersebut. Okey, menurut Ahmad, dia mengatakan bahawa dia telah membeli kereta itu setelah akad dibatalkan. Tetapi menurut Ali pula, dia mengatakan bahawa jual beli itu dilakukan sebelum pembatalan akad. Jadi menurut kepada waktu yang paling hampir di sini, waktu yang paling hampir dengan waktu perselisihan ini berlaku adalah kita mengambil keputusan pernyataan daripada Ahmad, iaitu jual beli itu dilakukan setelah wakalah itu dibatalkan dan kereta masih lagi ada. Nama diberi Nur Bashira binti Bustami. Nombor matrik DPH 2018-23251 daripada kelas DPH 5B. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang dalil bagi kaedah kumpulan kami, iaitu asal bagi tiap-tiap kejadian dikira berdasarkan masa yang paling hampir sekali. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah ini ialah setiap kejadian yang berlaku, kita perlu mengambil kira alasan ataupun bukti yang lebih kukuh pada waktu yang paling hampir ketika kejadian itu berlaku. Okey, kita teruskan dengan dalil. Dalil ni berdasarkan ijma' ulama', iaitu daripada Imam Asy-Syafi'i. Asal bagi semua jual beli adalah harus jika kedua-dua orang yang berjual beli itu reda dengan barang yang dijual beli itu, kecualilah jenis jual beli yang dilarang Rasulullah. Jadi apa yang saya boleh kaitkan antara dalil ni dengan kaedah kumpulan kami ialah kedua-dua orang yang berjual beli itu reda dengan barang yang dijual beli. Okey, saya bagi satu contoh situasi berkaitan dengan muamalat tentang sewaan. Okey. Seorang penyewa telah berpindah dan tidak lagi menyewa di rumah tersebut. Tetapi sepeninggalan penyewa lama, keadaan paip sinki tersebut rosak. Jadi, tuan rumah telah membaiki paip sinki tersebut. 7 tahun kemudian, datang penyewa baru menyewa rumah tersebut. Tetapi, paip sinki itu rosak lagi ketika
keberadaan penyewa baru. Jadi, penyewa baru ataupun tuan rumah tersebut tidak boleh menyalahkan penyewa lama kerana sinki tersebut rosak ataupun perkara tersebut jadi ketika penyewa baru yang menyewa rumah tersebut. Apa kaitannya dengan dalil ni adalah ketika penyewa baru dan juga tuan rumah sign kontrak sewaan tersebut, maksudnya mereka telah reda dengan keadaan rumah tersebut. Jadi, tak menjadi satu kesalahan kalau penyewa baru membaiki pipe sinki tersebut. Sebab dia yang menyewa di rumah tu dan benda tu berlaku ketika penyewa baru yang menyewa rumah tersebut. Jadi, situasi ni tadi telah berkait dengan kaedah dan kaedah telah berkait dengan dalil yang saya ceritakan dan saya simpulkan kesemuanya tadi. Jadi, ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Syafiqah binti Ishak daripada kelas DP5A. Saya akan menerangkan hukum furuk yang terdapat dalam kaedah pecahan ini. Yang pertama ialah Aminah telah menjadi wakil kepada Jamilah untuk membeli suatu barang. Aminah telah menjadi wakil kepada Jamilah untuk membeli suatu barang. Selepas beberapa hari barang tersebut didapati rosak. Tuan punya barang telah meminta ganti kepada wakilnya. Namun wakil tadi menafikan ia. Dalam hal ini, penafian wakil tadi adalah diterima. Ini kerana kemungkinan barang tersebut telah rosak disebabkan oleh perkara lain, iaitu sepanjang ia berada di tangan tuannya, bukan disebabkan oleh wakil tadi. Bagi huraian di atas, Aminah tidak akan dipersalahkan kerana boleh terjadi barang tersebut telah rosak di saat Jamilah sedang melihat barang tersebut. Contoh yang kedua ialah Azman mengambil air wuduk menggunakan air perigi, lalu ia sembahyang. Setelah beberapa hari kemudian, beliau menyedari seekor tikus mati dalam perigi tersebut. Maka tidak wajib dikodokkan solatnya, kecuali ia yakin berwuduk dengan air najis. Situasi di atas memberi maksud, sekiranya Azman merasa yakin bahawa beberapa hari lalu beliau mengambil wuduk menggunakan air bersih, maka beliau tidak perlu melakukan qada pada solatnya yang sebelum itu. Tetapi sekiranya beliau tidak yakin, beliau perlu melakukan qada pada solat sebelumnya. Situasi yang ketiga ialah sekumpulan doktor pakar jantung telah berjaya melakukan pembedahan ke atas salah seorang pesakit dan beliau pun sihat seperti biasa. Namun, beberapa hari berikutnya, pesakit tersebut meninggal dunia. Doktor pakar tersebut tidak akan dipersalahkan ke atas kematian beliau. Hal ini kerana kematian beliau boleh terjadi kerana elemen lain yang terjadi dalam masa terdekat. Maksud bagi situasi yang ketiga ialah kematian pesakit tersebut bukan disebabkan oleh pembedahan yang dilakukan. Hal ini kerana selepas pembedahan beliau berjaya dilakukan, beliau sihat sahaja. Kemungkinan kematian beliau disebabkan oleh kemalangan yang tidak ada kaitan dengan pembedahan yang pernah dilakukannya. Situasi yang keempat ialah Azim meminjam barang Ahmad. Selepas sahaja ia menggunakan barang tersebut, Ahmad mendapati barang tersebut telah rosak. Dalam situasi ini, Azim perlu menggantikan barang tersebut kerana masa yang paling hampir barang tersebut telah rosak di saat Azim menggunakannya. Bagi huraian terakhir ialah boleh terjadi semasa barang tersebut berada di tangan Azim telah berlaku kerosakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi Azim tidak memberitahu Ahmad. Maka masa yang paling hampir ialah semasa barang tersebut digunakan oleh Azim sebelum dipulangkan kepada Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Muhammad Zain akan menerangkan tentang pengecualian bagi tajuk kami, iaitu asal bagi tiap-tiap kejadian berdasarkan masa yang paling hampir sekali.
Bagi sesiapa yang mempelajari ilmu fiqh, pasti mengetahui bahawa setiap kaedah mempunyai pengecualian dalam permasalahan tertentu. Di sini terdapat 3 pengecualian yang saya akan terangkan dalam tajuk kami. Pengecualian yang pertama adalah perselisihan antara pembeli dan penjual kerana barang yang dibeli telah perosak tidak tahu di tangan siapa dan kedua-dua pihak mengetahui kerosakan pada masa yang sama. Jadi perselisihan yang berlaku itu memerlukan bukti untuk menunjukkan siapa salah, maka ia menjadi terkecuali. Pengecualian yang kedua adalah haiwan yang kencing dalam kuantiti air yang banyak. Contohnya, ada seekor kucing ni dia kencing dalam air tadahan Amir sehingga berubah sifat. Amir yang tak tahu air itu berubah sifat sebab air kencing ke atau benda lain ke, jadi air tadahan tu hukumnya telah pun menjadi najis. Pengecualian yang terakhir adalah tayamum. Alif dia bertayamum kerana rumah dia tak ada air. Tetapi tiba-tiba dia terlihat fata morgana atau air, maka secara langsung terbatallah tayamum yang diambil sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syasha Iwana binti Zainul. Saya dari kelas DP5A. Saya akan menerangkan tentang isu semasa bagi kaedah ini. Isu semasa bagi kaedah ini yang pertama ialah isu bagi penggunaan kad kredit. Kad yang baru ditukar pada masa kini tidak boleh dipakai pada beberapa tahun yang akan datang dan kerosakan kad itu tidak boleh dikaitkan dengan masa lepas kerana waktu yang paling dekat dengan waktu hasil keputusan hukum sesuatu peristiwa. Sekarang saya akan memberikan contoh situasi tentang penggunaan kad kredit ini. Hanis hendak membeli barang dengan membayar menggunakan kad kreditnya. Tiba-tiba kad kreditnya tidak boleh dipakai semasa hendak melakukan pembayaran. Kiranya tidak berfungsi lah. Keesokannya Hanis pergi ke bank berdekatan dan menukar kad kreditnya yang telah rosak itu kepada yang baru. Selepas 5 tahun Hanis hendak membeli barang dengan menggunakan kad kreditnya. Tiba-tiba kad kredit itu tidak boleh diguna pakai dan tidak berfungsi. Hanis tidak boleh menyalahkan kad kredit yang baru itu yang berlaku 5 tahun lepas kerana Hanis sudah menukar kad kredit yang lama itu kepada yang baru. Kad kredit ini berlaku pada masa sekarang, bukan pada masa 5 tahun lepas. Kad kredit yang baru pada masa yang baru, bukan kad kredit yang baru, bukan pada masa yang lepas. Hanis tidak boleh menyalahkan kad kredit yang baru kerana dia sudah menukar kad kredit yang baru, kad kredit yang lama kepada kad kredit yang baru. Kad kredit yang baru ini tiada kaitan dengan kad kredit yang lama sebelum 5 tahun lepas itu. Isu yang kedua ialah tentang penetapan harga barang. Seseorang itu tidak boleh kaitkan harga barang lama dengan harga barang baru kerana kita punya negara, kita punya ekonomi di negara ini sentiasa berubah-ubah. Disebabkan itu, harga barang boleh daripada murah boleh jadi mahal kerana ekonomi di negara kita ni sentiasa berubah-ubah. Disebabkan hal ini, kebanyakan barang yang dulu murah, yang sekarang mahal kerana keadaan ekonomi kita sentiasa berubah-ubah. Ekonomi pada masa dulu dan pada masa kini sangatlah berbeza.
Disebabkan itu kebanyakannya barang pada masa dulu lebih murah daripada pada masa kini. Seseorang itu tidak boleh menyalahkan peniaga penjual itu kerana peniaga itu sentiasa mengikut keadaan semasa. Jangan kita bandingkan zaman dahulu dengan zaman kini. Okey, saya akan memberikan contoh situasinya. Amir hendak membeli beras di kedai Ah Cheng. Okey, dia membeli beras sebanyak 5 kilo dengan harga RM20. Amir memberitahu Ah Cheng kenapa beras ini terlalu mahal dibandingkan dengan zaman dahulu. Okey, sekarang ni Amir tidak boleh memarahi Ah Cheng jika harga beras itu telah naik kerana ekonomi sekarang sudah berubah jika nak dibandingkan dengan zaman dahulu. Okey, Amir harus menerima bahawa harga beras sekarang sudah tidak sama dengan harga beras pada zaman dahulu. Kerana asal bagi tiap-tiap kejadian dikira berdasarkan masa yang paling hampir. Amir harus menerima realiti ini kerana beliau sudah duduk pada ekonomi sekarang, bukan ekonomi zaman dahulu.